سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan hayatun kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan bagi al-alimil allamati asy-syekh Zainul Abidin ibni Muhammad al-Fattani al-Makki summa al-Filfilani rahimahullahu ta'ala. Kita telah pun selesai pada sifat ilmu, dan insya-Allah pada pagi ini khususnya para ibu-ibu muslimat di surau Al-Ittihadiyah Shah Alam, kita sambung lagi kepada sifat hayah, dan hayah yakni dan sifat yang ke berapa dah ni? Sifat yang ke-11 kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib dengan makna fardu ainin. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifah. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf oleh bahawa memakrifat, mengenalkan akan dia. Yang ni hukum sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-10 dari segi tertib bilangan. Kerana sifat-sifat Allah Taala tu dia tidak berbilang, tidak orang panggil berpelaturan. Cuma kita membilang satu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu hanya nisbah berbilang saja. Jadi yang ke-10-nya ialah sifat hayah. Dan sifat hayah inilah satu-satunya sifat ma'ani yang tidak mempunyai ta'alluq, tidak mempunyai bidang kuasa. Tidak ada ta'alluq, tidak ada bidang kuasa. Hanya semata-mata orang panggil sifat hayat ni untuk mensahkan, tusahihu dia panggil. Kalau dalam kitab lain dia kata wahia sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, tusahhihu lahu an yattasifa bil ilmi wal qudrati wal iradati wa ghairihi minas sifatil ma'ani. Tu kalau dalam ibarat kita Arabnya dikata lagu ni, wahia, dan ia sifat hayah ni, sifatun, satu sifat, qadimatun, yang sedia kala. Bukannya sedia kala lah, kekal, tak serupa dengan hayat kita. Semua sifat-sifat salbiyah tu boleh bersifat juga dengan sifat ma'ani. Maknanya sifat-sifat ma'ani tu boleh bersifat juga dengan sifat-sifat salbiyah. Boleh.
Tu qaimatun yang adalah ia tu bizatihi di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tusahihu mengesahlah lahu baginya sifat hayat tu an yattasifa bahawa bersifatlah ia Allah tu bil ilmi wal qudrati wal iradati wa ghairihi minas sifatil ma'ani. Mengesahkan bahawasanya zat Allah Taala tu, tusahihu lahu mengesahlah baginya bagi zat Allah Taala tu an yattasifa bahawa bersifatlah ia Allah Taala tu bila ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami ila akhirlah wa ghairihi minas sifati. Dan lain daripada tu daripada segala sifat-sifat ma'ani. Tu. Jadi kerana itulah kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama ilmu kalam. Ahlul kalam ni kebiasaannya mereka membilangkan hayat ni sifat ma'ani yang pertama. Tu. Dia gini, kita duk sebut dah hari tu kan. Kalau ulama tauhid membilang sifat kudrat, sifat ma'ani yang pertama. Kalau ulama sufi, ulama tasawuf, ulama tasawuf pun ada juga kitab sifat 20. Seumpama kitab ni. Ni kitab sifat 20 cara orang tahu orang tasawuf. Risalatul Maimuniyah. Ni sifat 20 juga dalam ni. Tapi cara huraiannya tasawuf. Ulama tasawuf ni dia bilangkan sifat ma'ani yang pertama ialah ilmun. Ilmu. Al-ilmu. Jadi kalau ulama ahlul kalam, mereka membilangkan sifat ma'ani yang pertama ialah hayah. Tu. Kenapa tu? Iktibar bilang hak mana-mana tak apa belaka, cuma kenapakah berbeza? Itu. Ulama ni dia tidak buat tanpa ilat, tanpa sebab. Ulama akidah, ulama akidah ni mana ulama yang menjagakan akidah kita orang awam. Orang awam ni macam saya, macam ibu-ibu, surah Al-Ittihadiyah dan para penonton yang umumnya menonton dalam Facebook ni lah. Ulama akidah ni, ulama tauhid ni dia mengajar ilmu akidah, ilmu tauhid yang murni, yang bersih, tidak bercampur dengan sebarang percampuran orang panggil perbahasan yang ghawamid fi ilmil kalam. Tidak bahas apa hak rumit-rumit dalam ilmu kalam. Hanya untuk mengesahkan iktikad kita orang awam ni selari muafakat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mereka membilangkan sifat ma'ani yang pertama tu kudrat. Kerana nisbah kita orang awam, apa yang kita dapat faham dulu ialah ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Hak kita nampak depan mata kita, kipas musing, lampu menyala, saya bercakap. Ibu-ibu semua mendengar, menonton. PKP disambung lagi, contoh. Ini semua ni memang tak asar, kesan daripada apa? Hakikatnya. Jangan kira kesan daripada orang ahli politik yang duk buat kerja jahat itulah. Jangan. Tak sini. Asar, kesan daripada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Tu. Jadi Allah Ta'ala apa yang dia buat sekarang ni dengan dia bersepakai sifat perkuasa, sifat kudrat, itu muafakat dengan sifat iradat. Dan apa yang ditentu dengan sifat iradat, sedia kala lagi, tanjizi qadim, sedia kala lagi, suluhi qadim, sedia kala lagi, patut sedia kala atau tanjizi qadim lah. Dulu sedia kala lagi, itu muafakat dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita ni bila kudrat, iradat, ilmu. Tu. Kadang nisbah kita orang awam ni hak dekat dengan kita ni apa Allah Ta'ala buat atas kita sekarang. Wa imma baik atau buruk. Adapun ulama tasawuf, seumpama kitab saya tunjuk tadi Risalah Al-Maimuniyah, mereka membilang sifat 20 ni kalau sifat ma'ani yang pertama ialah ilmun. Kenapa? Kerana mereka menilik asal manusia ni semuanya telah pun
sabit sungguh di dalam ilmu Allah Ta'ala. Tu dipanggil syu'un atau a'yanun sabitah. A'yan makna beberapa diri, beberapa banyak jumlah benda-benda sabitah, yang sungguh, yang telah sabit. Bukan ada lagi, tak ada lagi, tapi dalam ilmu Allah Ta'ala. Bila tanjizi qadim, lulus dia kala lagi. Saya ni, hidung kepek lagu ni, mata lagu ni, muka bulat begini ni, bila lagi Allah Ta'ala tahu? Bila saya umur 30 ni, baru Tuhan tahu. Oh, bodoh lah Tuhan kalau gitu, sebelum tu tak tahu kata muka saya jadi bulat lagu ni. Tidak. Sedia kala lagi. Belum saya ada, belum tu Adam ada, belum langit bumi ni Tuhan buat, Allah Ta'ala sudah tahu segala benda dah. Tidak terdahulu dengan jahil. Maka kerana tu ulama tasawuf apabila membilangkan sifat ma'ani, mereka membilang sifat ilmu yang pertama. Al-ilmu. Sifat ilmu yang pertama. Kerana ditilik asal muasas sekalian makhluk ni, semuanya telah pun nyata di ilmu Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala tu sendiri buat ciptakan makhluk ni. Gitu. Adapun ulama ahlul kalam, yang mendalami dalam ghawamidhi fi ilmil kalam, hak rumit-rumit dalam ilmu kalam. Seumpama kalau di kalangan ulama Melayu kita ni ialah Pak Da'i Mekah, Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki, lebih dikenali dengan Pak Da'i Mekah, pengarang kitab Baquratul Amani. Beliau tu ahlul kalam. Maka sebab tu dalam kitab Baquratul Amani, sifat ma'ani yang pertama dihuraikan ialah sifat hayah. Tu kenapa? Kerana mengikut pelaturan akal. Tu orang panggil fit ta'aquli. Pada pemikiran akal. Tu seolah-olah fil waqi'. Ka'annahu fil waqi'i, seolah-olah pada realiti, tapi fit ta'aquli, sebenar-benar pada akal. Tak mungkin kita boleh berfikir satu zat tu boleh bersifat dengan berbagai sifat yang lain, seumpama kudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam, melainkan dipastikan dulu apakah zatnya hidup atau mati. Gitu. Macam kita orang mati dah. Oh, baguslah gemuluh ni, dermawan lah, baik hatinya dia, berjuruhlah dia, suka sedekah lah dia. Mana? Mati dah. Mati dah. Tak bersifat lah sifat tu. Kerana mati dah. Alim setara mana pun, walim bagaimana pun, kalau dah mati tak ada dah lah orang panggil ilmu. Tak ada dah lah orang panggil kudrat, iradat dia. Kenapa mati? Maka kerana tu pada akal-akal, pada fit ta'aquli, pada sebenar-benar akal, maka tidak boleh. Ni sekarang ulama ni ulama ma'qul dia panggil. Ulama ma'qul ni, ulama ahlul kalam ni ulama ma'qul. Ulama yang orang panggil otak dia tu proses geliga, geruk. Bukan ma'qul saja, manqul dan ma'qul lah artinya. Kalau ma'qul saja tu Mu'tazilah lah. Guna akal semata-mata. Maka tidak boleh kita nak terima satu zat tu boleh bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam, melainkan dipastikan dulu dia tu hayat, hidup ke tidak. Tu. Maka kerana itulah ulama ahlul kalam, kalau di dalam kitab-kitab seumpama Baquratul Amani, mereka membilangkan sifat ma'ani yang pertama ialah hayat. Kenapa? Kerana hayat ni tusahihu lahu. Tusahihu lahu fit ta'aquli. Mengesahkan baginya Allah Ta'ala pada akal. Pada pemikiran akal, pada pelaturan pemikiran akal. Atau tusahihu lahu ka'annahu fil waqi'i. Mengesahkan bagi Allah Ta'ala seolah-olahnya pada realiti. Kena kata seolah-olahnya pada realiti. Kerana kita tak boleh nak kata inilah sebenar-benar, tak boleh gitu. Kerana kita tidak tahu hakikatnya. Seolah-olah pada waqi', pada realiti, tapi sengoti sungguh pada pemikiran akal, mengesahkan bagi zat tu bahawa an yattasifa
bahawa bersifatlah ia zat tu bil ilmi wal qudrati wal iradati wa ghairihi minas sifatil ma'ani. Itu. Itu baik. Jadi hayat satu ni tidak ada takluk. Kita nak terjemah dia dengan hidup boleh, dengan perhidup pun boleh. Tapi dia tak boleh nak terjemah dengan makna takluk. Mana? Menghidupi, tak boleh. Berkehidupan, tak boleh. Berhidup, tak boleh. Menghidupi, tak boleh. Kerana itu masuk dalam takluk kudrat. Jadi selain daripada sifat hayat, semua sifat ma'ani mempunyai takluk. Ia mempunyai takluk. Ya gini, semua sifat ma'ani ni ada 3 makna lah, gitu. Melainkan hayat satu ada 2 makna. Itu. Semua sifat ma'ani ada 3 makna. Mana-mana? Makna sifat satu, makna samaratus sifat 2, makna ta'alluq bagi sifat 3. Melainkan hayat satu hanya ada 2 makna. Apa? Ada makna sifat perhidup, ada makna samaratus sifat hidup. Itu. Macam kudrat. Kudrat ada 3 makna. Mana? Makna bagi sifat ma'ani hak ada di zat satu tak berbilah. Itu dipanggil perhidup. Perkuasa. Gitu, perkuasa. Samarah bagi sifat perkuasa, bagi sifat kudrat ni apa? Kudrat dengan makna samarah, kuasa. Itu kuasa. Makna bagi takluk sifat perkuasa ni, sifat kudrat ni takluk, kalau makna kita nak buh makna takluk, berkuasa. 3 makna. Dan samalah iradat gitu kak. Penentu, nentu, menentu. Atau perkehendak, kehendak, menghendaki. Ada 3. Ilmu pun pengetahuan, tahu, mengetahui. Sama bahasa kalam pun sama juga. Pendengar, mendengar, pendengar, dengar, mendengar. Pelihat, lihat, melihat. Kalam pun perkata, kata, berkata-kata. Gitu. Ada pun hayat satu je. Hayat 2 je. Apa? Perhidup, itu makna satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Ataupun samarah dia hidup. Gitu je. Jadi arti hayat tu hidup. Ini terjemah daripada hayat dengan makna samarah. Samaratus sifat. Dah. Ada pun kalau kita terjemah dengan makna sifat, ialah perhidup. Gitu. Jadi wajib wa yajibu ala kulli mukallafin lah. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf mengenal Allah Ta'ala akan sebagai mengenal secara am, di atas wajah, di atas jalan tafsili. Apanya? Yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu. Mesti ada pada zat Allah Ta'ala tu sifat perhidup. Baik. Maka adakah perhidup Allah Ta'ala tu dengan sebab roh? Macam kita ni. Kita ni hidup dengan sebab roh. Baik. Lalu kata dianya, maka hidup atau sifat perhidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa. Bukan dengan napah susah. Bukan. Tu. Maka hidup atau perhidup Allah Ta'ala itu tiada dengan bernyawa. Bukan menyawa, susah, pupah. Macam kita ni kan. Benarlah kata kita ni hidup di sisi Allah Ta'ala. Apa? Jadikan roh tu ada dalam tubuh kita, Allah Ta'ala jadikan hidup kita. Tapi bukan semata-mata ada roh. Ada lagi orang panggil kena menyawa. Oksigen kena cukup. Susah menapah ke hidung, ke mulut. Tu. Lepas tu Allah Ta'ala apa kena susah menyawa menapah ke? Tidak.
Sifat berhidup tu bukan nyawa. Bukan nafas naik turun, bukan. Tu kita tu hidup dengan sebab roh ada, lepas tu menyawa pula. Tu cuba tutup hidung. Untuk kejap mulut. Nah, orang tekuk mulut tu, tekuk hidung. Nak nyawa tak boleh. Mati. Nah. Nah. Dan napas. Nak baca napas apa boleh. Tu. Kalau baca nafas tu maksudnya napas lah. Naik turun tu boleh tak? Tapi kalau nak baca nafsu pun boleh tak? Nafsu tu kena ke bukan nafsu jahat, nafsu baik tu tak lah. Nafsu makna diri. Ini diri yang kedua maknanya ialah roh. Kerana roh tu bukan sifat bagi zat dah. Roh kita ni bukan sifat bagi tubuh jasad kita, bukan. Kalau roh tu ialah sifat bagi jasad kita, artinya sifat tu tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Tak matilah kitanya. Ni. Ataupun arak. Maka arak ni diperkekalkan di atas satu kaulnya, tidak kekal dua zaman. Maka cak roh lain-lain semua, tak boleh kita. Maka roh ni ialah satu zat yang lain pula. Tu. Satu zat yang lain pula, itu roh. Maka kerana tu boleh bercerai tanggal tu. Boleh bercerai tanggal. Jadi jasad tu lain, roh tu lain. Jadi adakah sifat berhidup Allah Ta'ala tu ialah roh? Tidak. Jadi hidup kita makhluk ni ialah sebab berkapuh antara dua diri, iaitu diri jasad dengan diri roh. Maka di sisi berkapuh dua jasad, dua zat ni, mana zat jasad dengan zat roh ni, di sisi tu Allah Ta'ala menjadikan hidup. Lagi pula bernyawa, menapah, susah. Maka sifat berhidup Allah Ta'ala tu bukanlah bernyawa, bernapah, susah. Bukan juga orang panggil roh. Tu tidak. Kerana zat Allah Ta'ala bukan jiring. Bukan jiring. Nanti ni. Tu. Kalau kita Arab kata wahayatuhu, dan bermula sifat perhidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisat biruhin, bukanlah ia sifat perhidup Allah Ta'ala tu dengan roh. Bukan. Jangan duduk gamai, jangan duduk terbayang kata Allah Ta'ala hidup, ada roh juga lah tubuh. Bukan. Zat Allah Ta'ala bukan jiring, bukan bertubuh, bukan bergemaga, bukan berjiring macam kita ni dah. Maka sifat perhidup Allah Ta'ala bukanlah ia daripada roh. Lepas tu bal hayatuhu, bahkan sifat Allah Ta'ala, sifat perhidup Allah Ta'ala, bahkan hidupnya Allah, bal hayatuhu bihayati fi zatillahi ta'ala, bahkan hidup Allah Ta'ala tu dengan sifat perhidupnya yang ada di zat Allah Ta'ala. Tu min ghairi wasitati syai'in, dengan tanpa ada perantaraan yang lain, zaidin, yang lebih, yang asing, yang suku sakak, alaiha, di atasnya, di atas sifat dan zat Allah Ta'ala tu. Mana karuhi, seperti ruh. Macam ruh ni bukan jasad. Ruh ni satu zat yang lain, satu diri yang lain. Gapo dia ke ruh hakikatnya, wallahu a'lam lah. Kita tak boleh nak jawab, kerana dalam Quran pun bila ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anir ruh, menanya kepada engkau oleh manusia tentang ruh ni, kulir ruhu min amri rabbi, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh tu ialah urusan Allah. Khijak Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala. Tak perlu kita nak masuk campur, nak kaji ke apa. Ada tu ada. Dalilnya ada, cuba kita cubik. Sakit. Rasa sakit, panas, sejuk. Itu berarti ada roh. Boleh merasai. Boleh mengecami. Tu cabut bulu rambut opak. Aduh, sakit. Tu. Maka hidup kita tu memanglah sebab musabab dengan roh, dengan nyawa. Hakikatnya Allah yang menjadilah. Di sisi berkapuhnya orang panggil roh, bernyawanya kita bernafas susah-susah, Allah Ta'ala jadikan kita tu
hidup. Tu lagu tu. Adapun penghidup Allah Ta'ala, laisat birruhi. Nah, tu. Tu. Maka sebab tu dalam kitab Durrul Farid dia kata dia wa hayatuhu laisat biruhin, dan bermula hidupnya Allah Taala tidaklah ia dengan roh, bal hayatuhu bisifati hayatihi fi zatihi ta'ala min ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha. Bahkan hidupnya Allah Taala dengan sifat hidup yang ada pada zatnya Allah Taala daripada ketiadaan perantaraan, tanpa ada perantaraan yang asing, yang suku sakat di atasnya, di atas sifat dan zat Allah Ta'ala tu. Mana misal karruhi, seperti ruh. Tu faliza, maka kerana inilah, kerana tidaklah sifat penghidup Allah Ta'ala tu ialah ruh, ialah nafas, ialah menyawa, la ya'tarihil mautu. Tidak mengenai, tidak orang panggil menimpai Allah Ta'ala tu oleh mati. Tak ada. Tu tidak mengenai oleh Allah Ta'ala tu akan mati. Bi khilafil hayatil hawadisati, ataupun hawadisi, hal keadaan menyalahilah ia. Bi khilafi hayatil hawadisi, hal keadaan menyalahilah ia dengan sifat hidup yang baru. Fa innaha, maka bahawasanya sifat kita yang baru, sifat hidup kita yang baru ni, bi syai'in zaidin ala zawatiha, dengan sesuatu yang asing daripada jasad-jasadnya. Zat-zatnya mana jasad-jasadnya? Maknanya ada benda asing lagi. Apa? Wahwa, dan ia yang zaid, yang asing, yang suku sakat tu, ar-ruhu, ialah ruh. Faliza, maka kerana kita tu hidup, asbab musabab Allah Ta'ala menjadikan di sisi ruh tu berjelira masuk dalam jasad kita, ya'tarihal mautu. Tu mengenailah akan dia, akan jasad-jasad zat-zat yang baru ni, al-mautu, oleh mati. Kerana boleh bercerai tangga, boleh berpisah. Zat dengan zat tu boleh berpisah, tak ada apa, Allah Ta'ala boleh buat. Itu. Tu tengok. Dan tak bolehlah, wala yajuzu, dan tidak harus, yakni haram, i'tiqadu anna lahu ta'ala, i'tiqad, berpegang, anna, akan bahawasanya, lahu, ada bagi Allah Ta'ala tu ruhan. Tak boleh kita i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala tu ruh. Walau qadimatan, walaupun ruh, kita kata ruh yang qadim, tak boleh. Kerana di sananya adalah kelompok yang berpegang kata Allah Ta'ala hidup dengan ruh, sifat penghidup Allah Ta'ala tu dengan sebab musabab ruh juga. Tapi ruh yang qadim kata, tak boleh. Walau qadimatan, walaupun ruh tu ruh yang qadimah. Tu. Munazzahatan, tersucilah Allah Ta'ala an sifatil hawadisi, daripada segala sifat-sifat makhluk yang baru ni. Maka sebab tu tidak juga orang panggil tiada dengan sebab makan, dalam kitab kita sebut. Dan tiada juga orang panggil sifat sifat ma'ani, sifat hayat Allah Ta'ala, penghidup Allah Ta'ala tu dengan sebab makan dan sebab minum, tidak juga. Macam kita kan, kena makan, kena minum. Allah, sekejap. Minta tunggu sekejap deh.
Baik. Maaf. Tiada dengan sebab makan dan tiada dengan sebab minum. Jadi kita tu hidup dengan sebab makan, dengan sebab minum. Dah. Kalau tak makan, tu kebulu. Mati dengan sebab kebulu. Ada kan? Tu. Kalau tak minum, mati dengan sebab dahaga, haus. Itu kita. Adapun Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala tidak bersebab. Tidak bersebab musabab, tidak. Kerana dia sendiri Allah Ta'ala tu musabbibul asbab. Mana kata ni? Tu dia sendiri Allah Ta'ala tu musabbibul asbab. Maka Allah Ta'ala hidup dia tidak ada sabab musabab. Kerana Allah Ta'ala sendiri musabbibul asbab. Itu. Jadi habis itulah. Jangan kita i'tikad Allah Ta'ala tu hidup dengan nyawa, dengan bernafas, dengan roh. Tidak boleh. Tu dia sebut dah tadi kan? Kita sebut wa hayatuhu laisat biruhin bal hayatuhu bal hayatuhu bisifatihi bihayatihi fi zatihi ta'ala min ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha. Karruhi seperti ruh. Falidha, maka kerana inilah la ya'tarihil mautu, tidak mengenai Allah Ta'ala tu oleh mati, bi khilafi hayatil hawadisi, hal keadaan menyalahilah ia dengan sifat hidup yang baharu. Sifat hidup yang baharu ni fa innaha, maka bahawasanya sifat hidup yang baharu ni bi syai'in zaidin ala zawatiha, dengan sesuatu yang asing, yang suku sakak di atas zat-zatnya. Apa benda hak asing tu? Wahwa ruhu, dan ialah ruh. Itulah ruh. Dan ialah benda yang asing tu ialah ruh. Falidha, maka kerana inilah ya'tariha, mengenailah akan dia zat-zat yang baharu ni al-mautu, oleh mati. Itu. Baik. Cuma dalam kitab Fathul Majidnya ia sebut wakhtalafa fil hayati, dan diperbezakan, diselisih pendapatkan fil hayati, pada hidup, waruhi, dengan ruh, binisbati lil hawadisi, dengan dinisbahkan kepada yang baharu. Lagu mana? Faruhu, maka bermula ruh tu jismun latifun, ialah satu jisim, satu tubuh yang halus, latif, yang lembut. Satu jisim, satu benda yang bertokar tetapi lembut. Macam angin lah. Angin pun jismul latif. Begitu juga air. Air pun jismul latif. Kita tepuh dia tu tak sakit kepala kita. Senang kata lagu tu. Angin pun bukan kosong ni sebenarnya. Ada orang panggil jisim angin. Tapi jisim angin tu latif lah, bukan macam dinding tu kita tepuh dia gak sakit bekak kepala kita tak. Tu orang panggil jismun latif. Jisim yang halus. Lepas tu mustabakun bil badani. Berjelira, bercampur bau dengan tubuh badan. Ishtibakul audil akhdari bil ma'i. Ka ishtibakil audil akhdari bil ma'i. Itu seperti bercampur bau lah. Ka ishtibakil audil akhdari bil ma'i, seperti bercampur bau lah oleh kayu, oleh pohon kayu yang hijau dengan air. Itu. Tu. Jadi kita kata pohon kayu tu. Itu orang panggil satu zat yang lain. Kalau dia air tu menyerap masuk dalam pohon kayu tu, itu zat air yang lain. Itu. Lepas tu hidupnya di mana? Wal hayatu, dan bermula hidup tu aradun, ialah arad. Ialah arad. Wahayatu, dan bermula hidup makhluk tadi tu
aradun yakhluquhullahu ta'ala indar ruhi la birruhi. Tu. Kena ingat baik-baiklah. Allah dan hidup makhluk ni ialah arad, satu sifat yang baru kedatangan, yakhluquhullah, yang menjadilah akan dia oleh Allah, indar ruhi, di sisi istibak ruh bil badan tadi. La birruhi, bukan dengan wasitah ruh, bukan. Indah. Tu indar ruhi, la birruh. Tu. Ya bezalah tu. Indah dengan bi tu. Kalau birruh, Allah Ta'ala jadikan sifat berhidup kita dengan ruh, bermakna Allah Ta'ala nak buat apa-apa kena ada wasitah. Tak ada ruh tak boleh. Tuhan nak menghidup, nak memati. Berat. Bukan lagu tu. Allah Ta'ala ni buat tanpa ada wasitah. Tidak memerlukan orang panggil wasitah. Hanya tu orang panggil secara adat aja. Maka hukum adat tu sah menyalahi. Sah menyalahi. Itu. Maka sebab tu diibaratkan dengan indar ruhi la birruhi. Allah Ta'ala menjadikan pehidup, yang mana pehidup tu arad. Arad ni mana sifat kedatangan. Yang terima perubahan. Kalau di atas satu kaumnya tidak kekal dua masa. Satu kaum yang lagi diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi boleh dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Itu. Bila Allah Ta'ala menjadikan sifat pehidup makhluk tu indar ruhi, di sisi ruh. Apa? Di sisi istibak. Berjelira masuknya ruh tu di dalam jasad makhluk. Tu. La birruhi, bukan dengan ruh Allah Ta'ala jadi hidup ni. Beza tu. Kalau dengan ruh, artinya ruh tu sebagai perantaraan untuk Allah Ta'ala menjadikan pehidup untuk makhluk. Padahal tidak. Tanpa ada perantaraan pun Allah Ta'ala boleh buat. Itu lagu tu. Macam ginilah. Tuhan, siapa menjadi kakinya? Allah yang menjadi kakinya. Allah menjadi kakinya itu dengan nasi ke di sisi nasi? Di sisi, bukan dengan. Allah menjadikan kenyang di sisi kita tu makan. Bukan dengan kita makan. Bukan dengan kita makan Allah bagi kenyang. Bukan. Berarti kalau dengan tu bermakna makan kita tu ialah wasitah. Satu benda perantara. Kalau tanpa kita makan, Allah Ta'ala tak mampu nak bagi kenyang. Berat lagu tu. Bukan gitu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kekenyangan di dalam perut kita tu di sisi kita tu makan. Tu. Bukan dengan makan Allah Ta'ala menjadi kenyang. Bukan. Kalau dengan makan berarti Allah Ta'ala nak buat apa-apa mesti kena ada wasitah. Kena ada perantaraan. Tu. Ta'ala Allah anzalika lah. Maha suci, maha tinggi Allah Ta'ala lah. Pangkatnya daripada memerlukan orang panggil wasitah, alat-alat perantaraan. Tidak. Macam kita nak korek lubang. Dengan menggunakan cangkul. Itu dengan sungguh, bukan di sisi menggunakan cangkul dah. Di sisi cangkul bukan. Kita mengguna sungguh. Cangkul tu sebagai perantaraan alat untuk kita mengorek. Itu orang panggil tu dengan cangkul. Bermakna kalau tanpa cangkul mampu tak kita nak korek lubang tu? Tak mampu. Itu contoh nak bagi mudah faham. Itu. Itulah orang panggil pehidup makhluk. Pehidup kita makhluk yang baru ni. Baik. Habis itu. Lawan bagi sifat pehidup atau hidup ni ialah mati. Wadidduha al-mautu. Dan bermula lawan bagi hayat, lawan bagi pehidup atau hidup. Dia boleh terjemah dua lah. Terjemah makna sifat tu pehidup, terjemah makna samaratu sifat tu hidup. Tapi nak terjemah makna ta'alluq bagi sifat boleh tak? Tak boleh. Kerana hayat satu ni tidak ada ta'alluq. Tidak ada ta'alluq. Tu. Jadi supaya kita ayat dah tadi kan, kenapakah ulama akidah membilang kudrat dulu? Kerana apa hak terzahir di mata kita orang awam ni ialah
asar daripada muasirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersepakat dengan sifat kudrat, iaitu takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat yang muafakat dengan iradat Allah Ta'ala sedia kala lagi, dan apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala dengan sifat iradatnya, apa yang Allah Ta'ala tahu dah nyata dalam sifat ilmu. Maka sebab tu ulama akidah ahli sunnah wal jamaah bilang kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ulama tasawuf pula bilang ilmu dulu, kerana menilik iktibar makhluk ni sebenarnya telah pun a'yanun sabitah di dalam ilmu Allah Ta'ala. Sedia kala lagi belum daripada Allah Ta'ala buat satu zarah pun makhluk ni, Allah sudah tahu sekalian makhluk dia. Dua. Nah, ada pun ulama ahlul kalam, ulama yang mendalami ghawami fi ilmu kalam, dia bila hayat dulu. Kenapa tadi? Tusahihu lahu, mengesahkan bagi zat Allah Ta'ala, ai fit ta'akuli, atau ka'annahu fil waqi'i. Nah, fit ta'akulinya mengesahkan bagi zat Allah Ta'ala tu an yattasifa bil ilmi wal iradati wal qudrati wa ghairihi minas sifatil ma'ani. Itu. Itu mengesahkan bagi zat Allah Ta'ala fit ta'akuli, mengikut pemikiran akal kita. Au ka'annahu fil waqi', seolah-olah pada waqi', pada realitinya begitulah. Seolah-olah, tak boleh kata pada waqi' begitu sungguh, tak boleh. Kerana kita tidak tahu hakikati zatih wa sifatih. Mengesahkan bagi zat Allah Ta'ala bahawasanya bersifat ayat tasifah, bahawa bersifatlah Allah Ta'ala tu bil ilmi wal qudrati wal iradati wal sam'i wal basari wal kalam. Ikutlah wa ghairihi minas sifatil ma'ani, banyak lagi lah daripada segala sifat-sifat ma'ani. Lepas tu kenapakah ulama akidah tadi? Jadi bezalah tu. Ulama akidah lain, ulama tasawuf lain cara membilangnya. Ulama ahlul kalam tu lain cara membilangnya. Kenapakah ulama akidah ni mentakhirkan hayat? Tu. Ulama akidah mentakhirkan hayat daripada kudrat, iradat dan ilmu. Padahalnya hayat tu kalau mengikut ta'akuli, iyalah kena dia dululah. Tak mungkin kita boleh fikir zat yang bersifat dengan sifat itu ini mati. Boleh. Sini. Jawabnya gini. Wa innama, dan hanya sanya ukhiral hayatu, ditakhirkan sifat hayat anha daripada kudrat iradat dan ilmu. Wa in kanat, dan jika sekalipun adalah ia sifat hayat tu as-sifatul mutawaffiqatun 'alaiha. Wa in kanat, dan jika adalah sifat kudrat, iradat, ilmu tadi tu as-sifatu, beberapa sifat-sifat mutawaffiqatun 'alaiha, yang terhenti di atas sifat hayat. Ulama akidah pun tahu. Tahu apa bila kudrat, iradat, ilmu dulu. Bukan bila hayat dulu. Bukan ulama akidah tak tahu. Ulama akidah tu tahu. Sama je ulama akidah tu kadang-kadangnya ulama kalam juga. Cumanya apabila mereka mengarang tu, mereka merendahkan level perbahasan, tidak menyentuh ke rawamid fi ilmil kalam. Itu dipanggil ulama akidah. Lepas tu kenapa mereka tu mentakhirkan hayat? Wa innama ukhiral hayatu anha, dan hanya sanya ditakhirkan sifat hayat tu daripada sifat kudrat, iradat dan ilmu. Wa in kanat, dan jika adalah sifat kudrat, iradat, ilmu tu as-sifatu, ialah beberapa sifat-sifat mutawaffiqatun, yang terhentilah sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu tadi, alaiha, di atasnya, di atas sifat hayat. Memanglah ulama akidah pun tahu. Tak mungkinlah zat tu tak hidup kemudian boleh bersifat kudrat, iradat, ilmu. Mestilah hidup dulu. Maka jawabnya oleh ulama akidah, li'annaha ay li'annal hayata, kerana bahawasanya sifat hayat itu la tata'allaku, tidak bertakluk. Satu ilat. Ini ilat yang pertama. Itu ilat yang pertama. Kerana hayat ni tidak ada takluk. Apa yang kata samak bahasa kalam pun tidak ada. Samak bahasa kalam ada takluk tu, kenapakah hayat didahulukan daripada samak bahasa kalam? Tu. Maka tu jawapan lain. Kerana samak bahasa kalam tu kuat dari segi aqwalnya, kuatnya dari segi dalil nakli Al-Quran dan Sunnah. Dalil akal tu ada, tapi tidak kuat berbanding dengan Quran dan hadis, dalil nakli. Adapun kudrat, iradat, ilmu dan hayat, ini kuat dalil akal daripada dalil
nakal. Itu. Yang pertama ilat kata ulama akidah kenapa kau dibilang kudrat iradah ilmu dulu daripada sifat hayat, sedangkan terhentinya sifat kudrat iradah ilmu ni kalau mengikut pelaturan akal ada dia di zat, mesti orang panggil kena hidup, kena ada sifat apa hidup. Pertamanya li'annaha, kerana bahawasanya hayat tu la tata'allaku, tidak ada ta'alluq. Sifat hayat ni memang sebenarnya tidak ada ta'alluq. Wa li'anna dilalatal fi'li 'alal qudrati wal iradati wal ilmi asbaqu lizihni bihasabil adati. Yang kedua pulaknya li'anna dilalatil fi'li, kerana dilalah benda hak direti. Li'anna dilalatal fi'li, kerana benda hak direti secara langsung, secara terus, alal qudrati, di atas sifat kudrat. Sifat kudrat dululah. Bila kena kita apa-apa, apa hak Tuhan buat hari ni hak dia tentu dah sedia kala. Arti pula sifat iradat. Apa hak dia tentu sedia kala tu dia tahu dah sejak azali lagi. Tanjizih qadim dengan sifat ilmu dia. Tahu pula sifat ilmu. Kita reti dengan secara terus tu di atas sifat kudrat, iradat, ilmu, asbaku terlebih mendahului, terlebih cepat. Lizihni, bagi hati kita dalam fikiran kita, bihasabil adati, dengan sekira-kira melihat pada dari segi adat. Itu. Maka kerana itulah ulama akidah tu mentakhirkan sifat hayat daripada kudrat, iradat, ilmu. Itu. Habis. Kemudiannya lawan bagi hidup hayat ni mati. Wa didduha al-mautu, dan lawan bagi sifat perhidup tu ialah mati. Perhati nak pergi apa kita nak i'tikadnya? Mustahil ia mati, yakni istihalah lah ia Allah tu mati. Kerana mati tu memang mustahil. Ni. Kerana mati tu termasuk daripada ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sifat yang akal kita tidak boleh nak fikir, nak kata ada. Ada dengan mana sungguh lagi ada pun boleh berlaku dah. Maknanya akal kita tak boleh nak terima nak kata ada di zat Allah Ta'ala tu mati. Tak boleh. Itu dia panggil mati tu orang panggil apa? Mustahil. Hak kita nak hukumnya apa? Istihalah. Adamu qabulis subut. Tu tak terima sungguh. Adamu qabulis subut. Tak terima sungguh. Mustahil dengan mana istihalah. Istihalah lah ia Allah tu mati. Lagu tu lah. Kalau terjemah Melayu lagu ni, tentu tidak ia Allah tu mati. Hang gitu. Kalau Arab bunyi lagu ni, istihalatuhu mustahilu gitu. Tentu tidaklah benda hak mustahil. Apa benda mustahil? Mati Allah tu mustahil. Tu kenapa mustahil? Kerana dihukum dengan akal kita. Dihukum dengan sifat tentu tidak lagi tak ada. Hanya wajib hidup selama-lamanya. Wajib hidup selama-lamanya lah. Allah Ta'ala mesti kita i'tikad Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perhidup. Maka dengan sifat perhidup yang ada di zat Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala hidup selama-lamanya. Jadi hidup tak ada. Orang panggil ta'aluk tak ada. Tak boleh nak kata dengan bersepakat sifat perhidup menghidupi. Tak boleh. Menghidupi itu sifat ta'aluk bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Dan tentu tidaklah mati. Tentu tidak Allah Ta'ala tu mati. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Habislah. Itu kita nak i'tikadnya. Mesti Allah hidup, tentu tidak dia mati. Wujubul wajib, istihalatul mustahil. Habis. Kemudiannya dalil. Selagi wajib kita kena i'tikad dalil ni. Ada pun tanda yakni dalil. Ada pun bermula tanda yakni dalil. Dalil mana yang menunjuklah ia Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan perhidup. Dan tentu tidaklah Allah Ta'ala tu mati. Dua. Satu dalil, dua madelu. Itu. Kena takdir lah. Ada pun tanda yakni dalil. Tu ada pun tanda yakni dalil yang menunjukkan di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perhidup dan tentu tidak ia Allah Ta'ala tu mati.
ialah sekalian makhluk ini. Makhluk ni belaka dah tu ni. Zal kainat belaka nah. Lagu mana? Lagu ni, wadalilu ala zalika, dan bermula dalil yang menunjukkan di atas demikian itu Allah Ta'ala mesti bersifat dengan penghidup. Dan tentu tidak Allah Ta'ala tu mati, annahu bahawasanya laukana mayyitan, jikalau adalah Allah Ta'ala tu mati. Kita fardu takdir. Fardu takdir ni orang panggil buat lolok, tipu-tipu, tapi benda tu tak jadi sengati, cuma nak ambil natijah kesimpulan. Nah, kaedahnya al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Qadiyah, benda hak fardu takdir buat lolok-lolok kata ni tidak membawakan benda tu benar-benar terjadi. Tak terjadi pun. Cuma kita nak ambil natijah kesimpulan. Macam Tuhan kata, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Itulah. Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah. Ada tak langit bumi ni Tuhan lain pada Allah? Tak ada. Kalau ada, la fasadata. Hancur lebur langit bumi. Itu. Natijah nak ambilnya apa? Langit bumi ni hancur tak? Tak. Bermakna tak ada Tuhan lain pada Allah. Tuhan mesti sah. Itulah kaedahnya. Fak Wahabi tak tahu ni. Hidup dengan kalu apa. Memang Tuhan ajar lagu tu, suruh mikir, suruh otakmu tu gelegak sikit. Fikir lagu mana? Laukana mayitan, kalaulah Allah Ta'ala tu mati, artinya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat penghidup, tentu dia mati. Kalau Allah Ta'ala mati, lam yakun qadiran wala muridan wala aliman. Nescaya tidak adalah dia tu zat yang maha berkuasa, zat yang maha menentu, zat yang maha mengetahui. Kenapa? Luput segala sifat kudrat, iradat dan ilmu. Wahuwa muhalu, dan ia luput segala sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu. Itu mustahil. Kenapa mustahil pula? Kerana tentulah tidak boleh menjadikan akan sedikit pun daripada alam ni. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat kudrat, iradat, bagaimana nak buat alam ni? Satu zarah daripada alam ni pun tidak ada. Maka adakah benar tidak ada satu zarah pun daripada alam? Dusta, bohong, palsu. Kenapa? Dengan mata kepala kita ni nampak berjerugut depan ni. Apa? Alam ni bukan sebesar zarah. Ni langit bumi ni. Sebesar badak. Ni. Kalau jenis gemuk ke apa, tengok di, besar ketemu ni tak okey lah. Tidak ada yang mengada. Itu. Bermakna tentu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu. Bolehkah dia bersifat kudrat, iradat, ilmu kalau dia tidak bersifat dengan penghidup? Kalau zat yang tu mati, tidak boleh. Lazim juga mesti zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat penghidup. Habis? Tentu tidak dia mati. Dalilnya apa? Alam ni. Kita tengok alam ni, makhluk ni. Nampak makhluk ni. Itu senang sebenarnya. Tak ada duk payah apa-apa. Habis itu. Habis. Kemudiannya kita akan sambung pula nanti insya-Allah masuk pada sifat yang seterusnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, dan sam'un wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.